Jadi Ustaz, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas kehadiran. Ya, jadi Ustaz, kita nak tanya soalan pertama kita pada hari ini berkenaan dengan tajuk kita ini adalah apakah maksud Isra' Mi'raj ini Ustaz? Dan bagaimanakah ianya bermula Ustaz? InsyaAllah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih pada Tuan Haji Adam selaku moderator. Comel kerusi Haji. Sofa. Comel ya. Muak-muak je rendah pula tu. Kaki kena lunjuk begini. Kalau ada kursi yang tinggi sikit kan cantik tuan. Ya. Tak cukup duit ya. Lemah dengar tuan. Ya. Dia penceramah nak ceramah ni pun dia kena tengok pada kursi. Kalau kursi rendah macam ni tuan, rendah rasa. Kalau boleh cari yang tinggi sikit. Kursi plastik pun tak apa, dia tinggi. Sekarang tak selesa. Kena je saya tak apa. Medium size. Yang ni Allah tuan-tuan. Sebab dia tak ceramah, dia moderator. Alhamdulillah pada pengurusi ustaz, pengurusi surau dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ya. Saya tengok kamera semua banyak orang. Meriah kamera. Rupanya orang belah sini ada, orang belah sini ada. Tengah-tengah tak ada orang. Kamera yang jadi kita berceramah dengan kamera lah pagi ni. Dengan handphone lah. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Isra' wal Mi'raj satu kata yang disebut berulang-ulang kali, ribuan tahun dah. Diambil daripada surah Al-Isra' ayat yang pertama. Perkataan Isra', subhanallazi, bismillahirrahmanirrahim, subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Tetapi perkataan Mi'raj tak disebut pula secara langsung. Yang disebut secara langsung Isra' tu, ayat pertama. Ayat yang Mi'raj dia sebut secara umum di dalam surah Al-Isra' pada ayat yang ke-60. Ya, pada ayat yang ke-60 Allah Ta'ala sebut cerita tentang Mi'raj. Jadi kalau Isra' ceritanya pada ayat yang pertama, Mi'raj ceritanya pada ayat yang ke-60, perjalanan Nabi ke langit. Isra' maknanya ialah perjalanan malam, berlayar pada waktu malam, disebut sebagai Isra'. Ya, dibawa berjalan. Subhanallazi asra, dibawa berlayar, dibawa berjalan. Maknanya bukan Nabi jalan, Nabi diperjalankan. Itu dipanggil Isra'. Saya ni dari Ipoh pergi ke Senawang malam tadi, kemudian datang ke Shah Alam. Malam ni saya di UK Perdana, kemudian balik ke Ipoh. Kalau saya berjalan kaki tak sampai. Nah, malam tadi nak pergi Senawang, jalan kaki dari Ipoh, rasanya sampai Gua Tempurung je. Lalah masuk gunung menung situ. Tapi kenapa saya sampai sini? Sebab saya diperjalankan. Diperjalankan dengan apa? Diperjalankan dengan kenderaan. Rasulullah pun dia diperjalankan, bukan dia berjalan kaki. Jadi apa yang mustahil? Apa yang rasa pelik, apa yang rasa mustajabnya kalau Rasulullah diperjalankan? Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi apa masalah? Tak ada masalah apa. Allah yang memperjalankan. Sebab hari ni ada orang yang tak percaya dengan Isra'. Dia kata, adakah Nabi Muhammad Isra' daripada Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa dalam satu malam, balik kemudian pergi ke langit pula balik? Macam mana cerita? Pasal kamu berfikir menggunakan kepala otak. Kalau fikir kepala otak memang tak tercapai lah setakat mana otak kita. Tapi kalau fikir dengan kudrah, fikir dengan iman Allah Ta'ala kita ni,
Apa yang mustahilnya? Tak ada mustahil apa pada Tuhan. Maka perjalanan Isra' daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa yang memakan masa kebiasaannya sebulan perjalanan, tapi dalam tempoh setengah malam saja sampailah. Pergi ke langit pula, patah balik. Ada ulama mengatakan bahawa bila Rasulullah meninggalkan tempat tidur Rasulullah, pulang semula ke tempat tidur Rasulullah, tempat tidur tu masih panas lagi. Tempat tidur yang Nabi tinggalkan, kesan badan Nabi tu masih panas lagi ketika Rasulullah pulang semula daripada Mi'raj. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, maka perjalanan Nabi daripada Masjid Al-Haram Mekah ke Baitul Maqdis menaiki buraq. Jadi tuan-tuan, kalau kita mengkaji tentang teknik buraq terbang, buraq bila dia nak melintasi gunung, kaki depannya dipendekkan dan kaki belakangnya dipanjangkan. Bila dia nak turun, kaki depan itu dipanjangkan, kaki belakang tu dipendekkan. Jadi tuan-tuan tengok pergerakan buraq kalau kita baca dalam kitab. Itulah nama dia tuan-tuan, yang kita sebut sebagai, bila orang nak landing, bila orang nak mendarat, bila orang nak naik kereta elok, nama dia suspension. Belajar daripada buraq itu, supaya orang yang naik dalam kereta, yang naik dalam kenderaan tu tak terasa pergerakan. Yang bergerak ialah rodanya, tayarnya, springnya, suspensionnya. Itu kereta yang mahal lah. Dia langgar lopak pun tak rasa apa. Kita kalau beli kereta biasa-biasa, langgar lopak, kita jatuh sekali dalam lopak tu, balik urut pula guna minyak gamat. Pasal apa? Pasal suspension. Nak jadi elok, ambil daripada binatang buraq tadi. Bagaimana buraq naik turun tu, pergerakan kaki dia itu adalah gambaran kepada suspension kenderaan yang kita sekarang ni. Saya pernah ni Tuan Haji naik satu kereta, orang bawa saya lah, bukan kereta saya, orang jemput. Bila saya naik kereta dia, saya tengok bawah, atas, kiri, kanan, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah, hebatnya kereta ni. Yang saya heran Tuan Haji, langgar lopak, air tak tumpah kak. Air tak tumpah. Hebat kereta ni, sebab air tu dalam botol, jadi dia tak tumpah. Subhanallah, Masya Allah. Ini kehebatan manusia ni. Kemudian daripada Masjidil Aqsa pergi pula ke langit. Itu dipanggil sebagai Mi'raj. Kita sebut tangga lah. Yang tadi Isra' berjalan malam. Yang kedua naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke langit yang ke-5, 6, 7 sampai 10 lah, Sidratul Muntaha ni, maka dipanggil sebagai Mi'raj. Yang mana kata Allah, tujuan Isra' dan Mi'raj ini apa? Linuriyahu min ayatina, supaya kami tunjukkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami. Maknanya Isra' dan Mi'raj ini Allah Ta'ala nak tunjuk kepada Nabi kita, dan secara tak langsung kepada kita semua, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita nak mengkaji tentang alam, maka salah satu kajian yang kita kena buat ialah Isra' dan Mi'raj. Sebab hari ini orang mengkaji tentang angkasa, dia hanya percaya bulat pada NASA. NASA ni bukan Cik Nasaruddin, bukan. NASA ni Amerika punya, angkasa lepas punya ni. Nak kaji tentang angkasa, kena tengok Quran dan hadis. Nak kaji bulan dan bintang, kena tengok Quran. Ini hak kita dulu. Wajib percaya yang Quran dulu daripada yang NASA-nya. Hari ini hak NASA tu kita percaya dulu. Yang Quran kita tak percaya. Allah Ta'ala kata, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari itu berjalan. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Berjalan pada paksinya. Allah sebut matahari yang bergerak. Kita belajar matahari tak bergerak. Yang bergerak bumi. Herannya bumi ni bergerak, tak ada pula makcik nak pusing. Kenapa cik nak? Bumi bergerak. Berapa laju dia? 17,000 km sejam. Bumi ni NASA kata berpusing 17,000 km sejam.
Tak tahu lah tuan-tuan, mana pusingnya. Bayangkan kita hari ni 17,000 km sejam bumi berpusing. Macam saya, insya-Allah terbanglah macam Tuan Haji kita ni, insya-Allah mantap dan stabil. Tapi kita percaya bulat-bulat. Allah kata matahari yang bergerak, bulan yang bergerak. La syams yang bagilah an tudrikal qamar wala lailu sabiqun nahar. Tak akan bertemu, tak akan berlaga, tak akan boleh mendapatkan matahari dan bulan siang dan malam. Maka kita pun belajar matahari statik duduk situ, pusinglah bumi. Yang Allah Ta'ala cerita bumi yang matahari yang berpusing. Jadi mana satu yang nak percaya ni? Wajib percaya pada Quran. Itu hukum. Kita belajar dahulu, wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia yang pertama sekali yang Allah Ta'ala cipta ialah Adam. Sampai Allah bagi tahu pada malaikat, aku nak ciptakan Adam, manusia atas muka bumi sebagai khalifah. Adam, maka kita semua ni daripada Adam. Tapi kita belajar dalam buku manusia dari beruk. Tulis dalam buku. Belajar. Kalau saya panggil tuan-tuan, anak-anak Adam, tak ada siapa marah. Cucu-cucu Adam yang saya hormati. Siapa marah angkat tangan? Cuba saya panggil sekarang. Cucu beruk semua. Cucu-cucu beruk. Anak cucu beruk. Tuan-tuan setuju tak? Bodoh. Apa nak jadi hari ni tuan-tuan? Yang Quran cakap tak nak ikut. Yang tak tahu daripada mana teori manusia percaya gila-gila. Darwin. Hidup berasaskan kepada teori. Yang Nabi Muhammad bawa kepada kita ini, Al-Quran ini ialah fakta daripada Allah. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Dia adalah kitab yang tidak ada keraguan daripadanya. Tapi Ustaz, Nabi Muhammad naik ke langit tak pakai kapal angkasa, tak pakai suit angkasawan, tak bawa oksigen. Mana mungkin Ustaz? Kita nak naik gunung Everest pun setengah mati Ustaz. Tak ada oksigen. Setengah mati Ustaz. Bayangkan kalau kita naik kapal terbang menghadapi masalah. Tabung gas oksigen tu akan keluar automatik. Tak ada keluar benda tu, mati Ustaz. Macam mana Nabi naik ke langit? Daripada sudut saintifik Ustaz, impossible. Dahsyat tuan-tuan. Daripada sudut sains, tak mungkin manusia naik ke langit. Itu sudut sains. Ini mukjizat. Bila bertembung sains dengan mukjizat, sains akan kalah. Sebab hari ini manusia bercakap sains mesti menang. Tak akan menang bila lawan mukjizat. Ini mukjizat. Sains tak akan dapat membuktikan apa yang berlaku kepada mukjizat. Sains tak akan dapat bukti bagaimana Nabi Ibrahim tak terbakar. Pasal apa? Pasal dia mukjizat. Sains tak akan boleh nak bagi buktikan macam mana laut boleh terbelah dengan tongkat. Pasal dia mukjizat. Nabi Musa. Kalau tuan-tuan dapat tongkat tu pun tak guna. Kalau kita dapat tongkat tu Ustaz. Tongkat siapa? Tongkat Nabi Musa lah. Senang pergi Langkawi Ustaz. Pukul je laut terbelah, boleh naik kereta Myvi Ustaz. Tak jadi apa akak. Sebab apa tak jadi pula? Kan tongkat tu bukan mukjizatnya. Mukjizatnya ke atas Nabi Musa. Akak bukan Nabi, tak dapat guna apa pun tongkat tu. Begitulah dengan Isra' dan Mi'raj. Dianya mukjizat terhadap Rasulullah. Takkan berlaku lagi pada orang lain. Sebab ada orang mendakwa dia berlaku pada tok guru dia, nama dia Ayah Pen. Takkan berlaku lagi. Sebab anak murid Ayah Pen kata dia jumpa. Saya jumpa Ayah Pen di langit. Hebat Ayah Pen. Nampak benar nipu. Ini mesti gun Dunlop ni tuan-tuan ni.
Tuan-tuan yang saya muliakan, sains takkan boleh, nak kaji takkan boleh. Sebab apa? Sebab dia adalah kuasa Allah Ta'ala yang tiada had, yang diberikan mukjizatnya, ditunjukkan kekuasaannya ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah tujuan Isra' tu sendiri pun nak menunjukkan kekuasaan Allah. Kalaulah kekuasaan Allah, Nabi Muhammad naik ke sana pakai angkasawan, pakai kapal angkasa Apollo, di mana hebatnya Tuhan? Kalau Nabi Muhammad kena pakai baju angkasawan, jalan tergedek-gedek sana, di mana letaknya hebatnya Tuhan? Linuriyahu ayatina tu di mana? Nah, di mana letaknya? Linuriyahu min ayatina tu letak di mana? Maka Allah kata, bawa naik. Dengan buruknya, dengan Jibrilnya, semuanya itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Di samping Allah nak tunjukkan kepada Rasulullah kita apa yang hebat. Apa yang hebatnya? Baru sikit ditunjukkan. Memadailah Rasulullah sahaja yang pergi. Tak payahlah kita pergi. Tak payah kita pergi kat nak, tak payah pergi kat nak. Cukup Nabi cakap, kita percaya dah. Sebab Nabi tak pernah berbohong. Nabi tak pernah bohong. Nabi tak sorok apa. Nabi cerita, Nabi turunkan apa yang Nabi nampak pada kita. Maka memadailah kita percaya pada Rasulullah. Dan kata ayat 60 surah Al-Isra', dia kata Isra' dan Mi'raj ini fitnatan linnas, fitnah kepada manusia. Allah sebut dalam surah Isra' ayat 60 bahawa Isra' dan Mi'raj ini ialah satu peristiwa fitnah pada kita. Apa maksud? Ujian pada kita. Fitnah di sini Tuan Haji maksudnya ujian. Nak tengok percaya ke tak percaya, nak tengok beriman ke tidak, nak tengok beramal ke tidak. Maka ramai orang bila dengar kisah Mi'raj, dia geleng kepala. Takkan Nabi naik ke langit, Nabi mimpi kot, Nabi pergi dengan ruh kot, bukan dengan jasad. Macam-macam cerita tuan-tuan. Malah hari ni dah ada gerakan. Apa yang disebut oleh Al-Quran, kalau kami terima pada akal, kami terima. Kalau akal kami tak boleh terima, kami tolak. Dah ada gerakan orang ni tuan-tuan, yang dipelopori oleh orang Islam. Dia kata, mana-mana yang disebut oleh Allah, yang kami boleh terima dengan akal, kami ambil kisah tu. Tapi kalau kami kaji-kaji, tak boleh capai pada akal, kami tolak ayat tu. Ni kafir golongan ni tuan-tuan. Jadi berhati-hati dengan anak cucu kita, yang mana golongan ni menguasai media sosial, dan anak kita pula kaki media sosial, duk scroll, lama-lama otak dia pun scroll. Ya, sebab tak belajar. Dia belajar dengan media sosial yang scroll ni. Wallahu a'lam. Masih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan yang sedang menonton rancangan siaran langsung ini sekarang, ya, sekali lagi saya nak mengalu-alukan hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan semua, kalau boleh silalah lawati www.infaq.surahaljannah.com sekarang, insya-Allah. Jadi insya-Allah setiap sumbangan anda, infak anda untuk pembinaan Surau Al-Jannah ini, insya-Allah semoga Allah balas sebaik-baik, insya-Allah, seperti mana yang dijanjikan oleh. Jadi tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat, kalau boleh kita ambil nafas dalam sikit. Ambil nafas sikit. Ya, Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi insya-Allah kita segarkan otak kita. Dah disegarkan lagi tadi dengan ilmu yang masya-Allah cukup power tadi. Alhamdulillah Ustaz. Jadi kita nak tanya soalan yang kedua Ustaz. Sebenarnya Ustaz, bila sebenarnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Isra' dan Mi'raj ini kepada Rasulullah Ustaz? Baik, terima kasih. Baik tuan-tuan, tentang tarikh Isra' dan Mi'raj, dia menjadi banyak pendapat. Masalah tarikh ni pun orang bergaduh. Sekejap kata Ramadan, sekejap kata Rejab, sekejap kata 5 Hijrah, sekejap kata 9, sekejap kata 5 kenabian, sekejap kata 9 tahun kenabian, sekejap kata 18 bulan sebelum Nabi hijrah. Macam-macam. Jadi ada orang kata Isra' ni tak berlaku pun, mimpi je. Sebab apa? Sebab tarikh tu pun tak sepakat. Okey, dia kata tarikh pun tak sepakat. Dia suruh kita fikir pula. Ya fikirlah kan. Kalau tak
tak tarikh pun macam ni macam mana kan? Cuba suruh dia tanya tarikh Tok Wan ni beranak bila. Tuan-tuan suruh dia tanya tarikh Tok pada Tok Wan ni bila tarikh dia. Tuan-tuan tengok tu maha guru yang duk teropong. Dia kata dia tulis dia dalam IC dia 67 umur dia. Tapi betul-betulnya 87. Begini Ismiza tengok dia. Umur dia 87, tapi dalam IC 67. Ismiza tanya dia kenapa lain pula. Dia kata sebab lambat report kata dia. Berapa ramai orang yang dulu main hentang saja buat IC. Opah-opah kita loh. Opah umur baru 80. Baru 40 opah. Mana ada opah tua. Ni IC tak tahu mana nak ingat masa tu lepas zaman Jepun main merdeka apa semua, main daftar. Mana aku nak ingat aku tarikh lahir bila, aku bubuh lah berapa pun. Yang hak report, yang ambil report pula polis sing ambil sajalah. Masa itu semua polis sing belaka. Sebab tu macam-macam tulisan. Marzuki ditulis Marjuki, ditulis gitu saja. Macam-macam tu tak zaman itu. Sebab tu tarikh ni kita tak nampak. Dia bukan masalah besar tarikh. Yang pentingnya Allah sebut dalam Quran. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, benda tu sahih berlaku. Cuma orang Islam ni dia suka bergaduh. Di Malaysia kita pegang dengan pendapat 27 Rejab, beberapa bulan sebelum dihijrahkan Rasulullah ke Madinah, selepas kematian isteri baginda Siti Khadijah dan Abu Talib. Ada yang kata 9, atau yang kata yang 10 kenabian. Ada yang kata 11 kenabian. Tapi kita ambil 18 bulan sebelum berpindah Nabi SAW ke Madinah. Sebab perintah sembahyang itu belum lagi diwajibkan ketika Siti Khadijah masih hidup. Selepas Khadijah mati, wafat, baru diwajibkan perintahnya. Jadi sebab itu mereka mengatakan bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku selepas kewafatan, kematian isteri Nabi yang tercinta, Siti Khadijah. Maka Malaysia ni pegang ulama'-ulama' kita daripada dulu kala, dari dulu kala, bila 27 Rejab, 18 bulan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Tetap ulama-ulama kita di Nusantara, di Malaysia, tanah Melayu ni khususnya, memang dia pegang tarikh ni bulan Rejab 27, beberapa belas bulan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, 18 bulan, setahun lebih. Tak ada masalah apa je, Tuan Haji. Bila mari puak-puak ni pula dia bawa sebenarnya pendapat yang mengatakan 27 Rejab itu sebenarnya sekejap kali kanan, kejap kali kiri. Sebenarnya pendapat At-Tabari mengatakan bahawa sebenarnya pendapat ni lalah kita pun pening. Puak-puak ni datang tuan-tuan bukan nak bagi faham, dia memeningkan orang. Puak mana ustaz? Mana saya tahu, pergi cari sendiri kan. Benda yang dah muktamad, uruf dipegang di tanah air kita, dirombak balik. Bila dirombak balik, kacau. Sebab tu hari ni kita kacau. Bang azan sembahyang Jumaat, kita buat 2 kali. Mari puak-puak ni sebenarnya sudah sekali je azan Jumaat, dah bergaduh pula dah 2 kali Jumaat azan. Sebenarnya tarawih ni sudah Nabi dia tak buat 20, sebenarnya dah bergaduh pula. Dulu elok je sembahyang tarawih, tak bergaduh. Sekarang 8, sekarang 20, sekarang 8, sekarang 20. Tuan-tuan tunggu lagi sebulan lebih ni, bergaduh pula. 20 ke 8? Kita ambil 20 lah. Mana ada Nabi buat 20? Sudah. Dulu kau buat. Dulu aku tak tahu, sekarang aku dah tahu. Ni golongan yang takkan selesai, tuan-tuan. Benda khilafiyah ni dia takkan selesai sampai bila-bila pun. Sebab tu kita di Malaysia kita pegang 27 Rejab, beberapa bulan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Muktamad kita pegang. Akhirnya kita hidup beratus tahun di Malaysia ni Islam,
Tak ada bergaduh bila buat Isra' Mi'raj. Tapi hari ni kalau buat Isra' Mi'raj, orang jadi pening. Tahun lepas ustaz tu kata bulan Rejab, tahun ni kata pula bulan Ramadan pula, mana satu betul sini. Dia duk bawa benda khilafiah dalam masyarakat. Sebab ada pendapat mengatakan bahawa Isra' Mi'raj ni berlaku bulan Ramadan. Yang kita duk sebut Rejab. Beratus tahun Rejab. Mari dia pula Ramadan. Nasib baik dia tak bawa Syawal, Muharram, Safar. Jadi 3 anak amak albab kita, Muharram, Safar. Anak menantu ayah. Nampak tuan-tuan ni? Nampak apa? Alhamdulillah. Kopinya melekat, hitam melekat. Tak ada gula, tak ada mana. Ini nama dia, tompel tuan ni. Muharram, Safar semuanya ada ni. Dah tetap, dah cantik dah kita buat. Tapi golongan ni dia mari pula. Akhirnya kita tak sepakat. Bila kita buat bulan Rejab, Isra' Mi'raj, dia duk perli kita. Ya ke bulan Rejab? Tak bulan Ramadan, korang bulan Rejab. Kita pun rasa tak semangat. Lama-lama tak buat. Lama-lama kita tak ingat Isra' dan Mi'raj. Sebab apa? Sebab jadi bergaduh. Padahal biasa manusia mempunyai pelbagai pendapat. Sebab zaman kita dulu, macam zaman ayah kita, tok kita dulu, bukan ada satu tarikh yang tetap. Dia bukan ada arkib. Zaman dulu bukannya ada muzium, ada arkib. Ada arkib negara yang mencatat setiap perkara yang berlaku. Arkib sekarang ni pun lepas merdeka baru tubuh. Zaman Jepun tak ada arkib. Zaman para meswara hang tuah lagi tak ada. Okey, tak ada. Maka sebab itu pelaksanaan tahunnya, penetapan tahun hijrah bila nak kira kalendernya, zaman Umar baru kira. Zaman dulu dia ngikut. Ini tahun gajah, yang ni tahun banjir, yang ni tahun perang. Dia tidak ada angka khusus pada masa itu. Kemudian datang Sayyidina Umar Al-Khattab, sekarang kita buat kiraan tahun. Permulaan Nabi hijrah ke Madinah itu tahun pertama. Maka dia dipanggil tahun pertama hijrah. Itu kira dia. Macamlah keedah kita dengan tok nenek kita. Opah umur apa dalam IC? Opah dah 90 lebih. Tapi tak tahulah. Dalam IC opah baru 60. Tapi tengok rupanya dekat 100 dah opah ni. Jadi paksa apa? Paksa kiraan dulu main hentam saja. Itu zaman opah kita. Tetapi ulama-ulama ni dia menetapkan tarikh-tarikh ni, dia kira umur ni berapa. Khadijah mati bila? Dia tetapkan di situ. Maka kita ulama di Nusantara ni memilih bulan Rejab 27 hari Isnin malam pada 18 bulan sebelum berlakunya hijrah Nabi ke Madinah. Itu kita pegang. Jadi kalau tuan-tuan nak pegang bulan Syawal, tuan-tuan nak pegang Nabi Muhammad Isra' dan Mi'raj tahun yang kelima, tuan-tuan nak pegang itu pendapat-pendapat yang macam-macam, terpulanglah. Saya pun tak kata betul, saya pun tak kata salah, terpulang pada tuan-tuan. Tapi kita di Malaysia ni ambil yang uruf, ambil yang banyak. Maka itu tarikh dia. Kalau ada penceramah yang datang, tak, dia berlaku 5 Ramadan pada bulan tahun yang kelima kenabian, terpulang kat dia. Terpulang kat dia, letak dia. Kita tak kata dia salah, kita tak kata dia betul. Mungkin dia belajar dekat Madinah dulu macam tu. Mungkin dia belajar dekat Jordan dia macam tu, mana kita tahu. Okey. Wallahu alam. Tapi hak kita di Malaysia ni sejak beratus tahun, itulah tarikh yang kita pegang. Wallahu alam. Alhamdulillah, masih Ustaz. Tapi Ustaz, kenapa peristiwa Isra' Mi'raj ni Ustaz diangkat keagungannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, yang pertama sekali, ini satu mukjizat yang disebut oleh Allah sampai ada satu nama dalam Al-Quran, nama dia Al-Isra'. Nama dia Isra' tu jadi nama surah. Benda yang besar dalam Quran, pertama bila benda tu disebut dalam Quran. Bila sesuatu perkara tu disebut oleh Allah dalam Quran, maknanya perkara tu hebat. Allah Ta'ala sebut buah-buahan dalam Quran. Makna buah tu carilah, hebat lah. Buah tin. Sampai Allah sumpah watin wa zaitun. Allah sumpah buah tin dan buah zaitun. Tapi jarang kita makan buah tin.
Yang banyak kita main 7 tin. Dulu-dulu ni, kecil-kecil lu main 7 tin. Kemudian ngumpulkan tin. Buah tin, tobat tak nak makan. Buah zaitun, itu buah yang Allah sebut dalam Quran. Zaitun yang menyanyi, yang melakon tu Ustaz, tu pelakon makcik oi. Ni buah zaitun. Carilah buah dia, carilah minyak dia. Ni zaman-zaman Covid ni, minumlah minyak zaitun supaya tekak kita elok. Ini yang saya kata tekak, tekak. Tak tahu, gatal tekak. Duk tak tahu apa, apilah minum zaitun. Cari yang ori punya. Bila turun tu melekat, dia sapu habis segala tekak-tekak tu. Corona ke, janti corona tu, duk turun. Minyak zaitun, buah zaitun disebut. Pisang disebut. Allah sebut pisang dalam Quran. Kita hina pula orang bawa pisang sembahyang Jumaat. Kau ni bawa pisang je, bawa lah apple, buah naga ke. Buah naga Allah tak sebut. Buah pisang Allah sebut. Kita duk ngutuk orang datang surah Al-Jannah ni bawa pisang. Padahal pisang tu disebut dalam Quran buah yang bagus. Buah yang bagus ni tuan-tuan, elok sepanjang tahun ada. Pisang tu sepanjang tahun ada. Buatnya pisang tu setahun sekali, mampu kita. Siapa nak meniaga goreng pisang? Buatnya pula buah durian sepanjang tahun, tiap-tiap hari ada buah durian. Apa jadi tuan-tuan? Nasib baik pakai mask, sendawa tak bunyi. Maka Allah ni bijak, dia bagi setahun sekali 2 je buah durian. Bayangkan tiap-tiap hari dia buah macam buah kelapa. Ada je durian. Oi, kencing manis semua. Separuh surau ni ahli jemaah potong kaki. Kencing manis semua. Allah sebut tentang buah apple, Allah Ta'ala sebut tentang buah rumman, buah delima, buah anggur. Buah rumman tu pun Allah sebut dalam Quran. Maknanya buah tu bagus. Orang panggil buah pamoga, pomegranate tu semua ni, pamoga. Okay, kita ingat pamoga makcik tu lah. Barulah putih, tu pamoga. Sebab dia sebut pamoga, kita baru tahu, oh ni dia buah pamoga, buah delima. Padahal Allah sebut beratus tahun, 1000 tahun dah. Ada benda yang Allah Ta'ala sebut nama dia negeri. Negeri tu mesti bagus. Negeri yang Allah sebut dalam Quran, negeri Mekah. Malaysia tak ada orang. Dalam Quran rasa tak ada, Kompong tak ada. Yang Allah sebut Mesir ada dalam Quran. Ada juga yang Allah Ta'ala sebut tentang person, persona, person, manusia. Dan yang ni Allah Ta'ala sebut manusia yang baik, manusia yang jahat. Manusia yang baik Allah sebut Luqmanul Hakim, jadikan nama surah. Nabi-Nabi jadikan nama surah. Ibrahim, Nuh jadikan nama surah. Muhammad nama surah. Ada yang Allah Ta'ala sebut tentang manusia yang hebat, namanya Zulkarnain. Ada yang manusia sebut, Allah Ta'ala sebut orang tapi tak sebut nama, dia sebut secara umum. Abu Bakar, idh huma fil ghar, ketika mereka berdua di dalam ghar. Yang berdua itu ialah Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Ada yang Allah panggil hambanya, Nabi yang Allah panggil hambanya. Ada letakkan Nabi-Nabi seperti Nabi Khidir. Ada yang diletakkan nama perempuan, Maryam. Ada yang disebutkan nama Maryam sebagai jelas perempuan yang baik, sampai ada nama surah, nama dia surah Maryam. Ada yang sebut secara umum saja, Nabi Khidir. Tak sebut pun nama dia, tapi kita faham itu Khidir. Kisahnya disebut oleh Allah dalam Quran. Ada juga manusia jahat disebut dalam Quran. Pak siapa? Sebab terlalu jahat. Nama dia Firaun. Bunuh segala orang. Firaun ni bunuh budak-budak. Dia takut budak lelaki-lelaki ni jadi nabi, nak rampas kuasa dia. Ni nama Firaun. Isteri dia sendiri pun dia bunuh kat leher. Punya jahat Firaun. Jadi kalau suami akak tak apa baik, sabar Ustaz. Dia belum sejahat Firaun. Sabar sikit.
Suami kita baru on, dia fear out. Suami kita tak ada fear, sabar sikit, buat tenang elok. Kena dapat jahat macam Firaun, mampu kita. Ada yang disebut sebagai Qarun, ada Haman disebut oleh Allah. Ada makhluk yang disebut oleh Allah, hayawan, jin. Ada mukjizat yang Allah Ta'ala sebut secara jelas dalam Quran, dinamakan pula dalam surah, nama dia Isra dan Mi'raj. Nama surah Al-Isra. Berapa banyak mukjizat-mukjizat yang dapat dekat Nabi, tapi tak dijadikan nama Quran, nama surah dalam Quran. Nabi belah bulan, ada tuan-tuan, surah Al-Qamar. Kemudian Nabi Muhammad depa tangan macam ni, keluar air daripada celah jari Rasulullah, tak dijadikan nama Quran, nama surah. Nabi Nabi Ibrahim terbakar dia, tapi tak hangus dia, duduk dalam api, tak terbakar, tak jadi nama surah. Tetapi peristiwa Isra jadi nama surah. Jadi akak-akak, setengah orang dia komplain, ustaz, kenapa orang perempuan tak boleh jadi imam? Nanti kalau surah Al-Jannah ni dah buat baru punya, buat masjid, kalau boleh kami orang wanita, kaum ibu minta ada seorang wakil imam daripada wanita, usul daripada Kak Tipah, usul pada ustaz mengurusi kita. Ini sajalah cadangan kami, sebab ustazah yang mengajar kami ni balik pada Azhar. Udah tuan-tuan. Ya, jadi janganlah lupa jasa orang perempuan, dia pun menyumbang juga untuk pembinaan baru. Tak boleh Kak Leha, yang jadi imam orang laki-laki. Orang Islam kan adil. Kenapa laki jadi imam, perempuan tak boleh? Itu tak adil. Sebab apa dia kata tak adil? Sebab dia faham adil tu ialah 50-50. Itu adil. Awak dapat 50, awak dapat 50. Itu adil. Dalam Islam tu bukan adil. Islam meletakkan makna adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu baru nama adil. Kenapa saya hari ni berceramah ada mikrofon dekat muka saya? Sebab saya bercakap. Maka itu adil. Sebab tu akak-akak dengan abang-abang tak ada mikrofon. Kalau akak-akak pun ada mikrofon, saya pun ada mikrofon, adil ustaz. Habis tu siapa nak cakap ni? Adilnya ialah saya duduk di atas, tuan-tuan duduk di bawah. Sebab apa? Sebab kami bercakap. Kalau kami duduk di bawah, tuan-tuan tak nampak, itu nama dia adil. Tidaklah dikira adil semua dapat kerusi macam kami. Siapa nak bercakap lagi? Cuma kurang adil mengikut saiz kerusi. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, adil ni meletakkan sesuatu pada tempat dia. Anak kita yang umur 24 makan nasi 2 pinggan. Takkan anak kita yang 2 bulan makan nasi 2 pinggan? Adil lah ustaz. Abang dia 2 pinggan, adik dia yang baru beranak dia pun 2 pinggan juga. Tu bukannya adil, tu bangang nama dia tuan-tuan. Bukan maknanya perempuan boleh jadi imam atas alasan laki-laki imam mesti adil. Tak, itu tanggungjawab. Adil bagi laki-laki, engkau kuat, kau jadi imam. Engkau gagah, engkau jadi imam. Engkau tak beranak, engkau jadi imam. Engkau tak ada haid, engkau jadi imam. Engkau tak ada nifas, engkau jadi imam. Itulah adil. Perempuan jadi imam, makcik haid tak kira, jadi imam juga. Kan tu bodoh nama dia. Orang laki-laki dia tak ada haid. Jarang kita tengok senarai bertugas imam cuti haid. Ada tak? Imam Dasuki ada tulis tu, cuti haid. Ada tuan-tuan. Haji Dola cuti mengandung, beranak, nifas, taubat lahum, tak ada. Bayangkan kalau tok-tok imam semua bersalin, 4 imam cuti. Imam Dola mana? Dia dah dalam wad labor room sekarang ni, nunggu masa beranak tu. Haji Ipin dia dalam pantang. Nampak? Kan pelik hidup tuan-tuan. Tengah-tengah sembahyang imam lari ke depan, waktu sujud
Sembahyang Jumaat tu penuh sesak ni sembahyang Jumaat. Punya lama makmum sujud. Bilal angkat kepala. Udah tak ada, kata Bilal. Rupanya imam dah lari. Petang jumpa imam, kenapa engkau tinggalkan kita orang tengah sembahyang, Mak? Ya Allah, tengah-tengah sujud dia datang. Tak tahu ke nak datang hari ni. Bulan dia cepat 4 hari pula, tak tahu sebab apa. Tuan-tuan tak geli ke dengar dia, tuan-tuan? Sebab itu Allah Ta'ala ni dia adil. Laki-laki tak ada masalah tu. Jadi imam. Engkau pemimpin, kau jadi imam. Tetapi tidaklah orang perempuan ni dianiaya pahalanya, dikurangkan pahalanya, tetap sama saja pahala dia. Mulianya Al-Quran ni. Cuba tengok pada orang perempuan, satu surah nama dia An-Nisa. Surah An-Nisa khas untuk orang perempuan. Surah perempuan An-Nisa. Dia tak ada surah rijal, tak ada. Surah laki-laki, tak ada. Surah perempuan. Panjang pula tu. Surah di antara yang paling panjang dalam Quran, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Panjang tu. Segala hukum dalam dia banyak. Ada satu lagi surah nama dia Maryam. Hebat. Masya Allah. Sebab tu orang perempuan jangan duk rasa kita ni apa, malang nasib kita. Dah lah beranak je rojanya. Habis tu takkan nak bagi orang jantan beranak. Susah. Kalau dua-dua beranak macam mana? Suami isteri. Kahwin-kahwin 4 bulan, abang. Siapa antara kita yang mengandung abang? Itulah abang pun susah hati. Lawyer-lawyer abang ni. Tak payah susah hati yang akan mengandung perempuan. Macamlah kita tanam pokok nangka. Bila besar pokok tu, tak tahu jadi apa pokok ni. Durian ke nangka ni, tak tahulah. Engkau bodoh buat apa dan kau tanam pokok nangka lah dia. Itu nama dia fitrah. Allah Ta'ala letakkan kemuliaan Isra' dan Mi'raj pada nama surah. Mukjizat letak nama surah. Hebat tuan-tuan. Yang kedua, di mana kehebatan dia? Allah tak bagi pada nabi-nabi yang lain. Allah bagi pada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita rasa bangga, kita rasa bersyukur kita ni jadi umat Rasulullah. Cubalah kita timbulkan satu perasaan bersyukur aku ni jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terakhir tapi yang paling awal masuk syurga. Umat yang pendek umurnya tetapi amalannya panjang macam umur Nabi dulu-dulu. Semayangnya 5 waktu tapi pahalanya macam 50 waktu. Sama macam dulu-dulu. Diberikan keampunan. Sak-sak ampun. Allah ampunkan dosa macam-macam. Tuan-tuan mari duduk dalam masjid, duduk belajar ni, Allah ampun dosa. Satu langkah naik darjat, satu langkah kaki menghapuskan dosa, satu langkah memberikan satu pahala. Ni umat Nabi Muhammad punya istimewa. Tapi itu makcik fikir, ustaz, makcik rugilah tak dapat apa pagi ni. Kenapa? Makcik naik kereta. So tadi ustaz kata melangkah. Tak apalah makcik, lain kali jalan kaki lah. Dah section 24 datang jalan kaki sini ni. Dah Allah bagi kereta, naiklah. Itu langkah tu sebagai satu perumpamaan. Makin jauh kau datang, makin susah kau datang, makin banyak dosa kau dihapuskan. Allah Ta'ala hapuskan dosa banyak, tuan-tuan. Bersedekah. Ni, kita nak sedekah untuk surau kita. Kita nak sebelum kita mati, tuan-tuan, surau tempat kita bersemayang, ya, tempat kita beribadat ni, kalau boleh aku nak tengok siang. Dan kalau aku mati nanti, mudah-mudahan salah satu benda yang tolong aku dalam kubur ialah wakaf kita. Berapa banyak, tuan-tuan, malaikat duk minta ampun pada kita. Minta ampun. Kemudian Allah bagi satu bulan khusus untuk bulan pengampunan. Nama dia Ramadan. Bulan maghfirah. Punya istimewanya jadi umat Nabi Muhammad. Patutnya kita rasa seronok dengan Ramadan. Sebab bulan puasa ni nak menghapuskan dosa. Ini duk sugul. Kenapa abang? Dah nak puasa.
Elok lah. Tak adalah rasa macam baru je puasa. Dah datang balik dia orang ni, betul ke kalendernya pun udah menyalahkan kalender tuan. Dia tak suka dengan puasa. Sedangkan puasa ni bulan keampunan. Allah hapuskan dosa orang yang berpuasa. Keluar daripada Ramadan bersih, macam tak ada dosa apa. Fitrah tu nama dia, zakat fitrah. Hari Raya Aidil Fitri bersih. Tengok tak suka dengan Ramadan. Allah bagi untuk kita umat Nabi Muhammad. Untuk kita ni salah satunya ialah Isra' dan Mi'raj untuk kita. Sebab tu dalam kisah Isra' dan Mi'raj ni banyak pengajaran. Saya pun malas nak cakap tuan-tuan. Sekali dia kata ni hadis palsu lah, hadis dhaif lah. Pening pula. Kalau dia dhaif sekalipun, jadikan sebagai iktibar dan inzar. Dulu-dulu kan ustaz-ustaz suka cakap, bila Nabi Mi'raj, Nabi nampak satu orang yang ambil kayu api, pikul. Kemudian pikul lagi sampai terjerumbak. Nabi tanya Jibril, tu siapa? Orang yang ada amanah tapi duk pegang amanah, tak mampu pegang lagi, tak mampu ambil lagi, tak mampu ambil lagi. Itulah bandingan dia di hari kiamat. Mari ustaz-ustaz zaman sekarang dhaif, tak payah pakai pula. Dulu kita duk belajar, satu perempuan tua datang kacau Nabi. Okey, datang Ifrit kejar Nabi. Tiap-tiap kali baca doa nak jatuh. Dia kata itu dhaif, tak boleh pakai. Lama-lama semua orang takut nak baca kisah-kisah ni. Kalau dia dhaif sekalipun, dia bukannya mau tu. Dia dhaif sebagai satu pengajaran supaya kamu jangan jadi macam tu. Nabi nampak orang perempuan, orang lelaki duk gunting lidah dia sendiri bandingan orang ngumpat. Yang Nabi nampak orang duk makan daging busuk, daging berulat busuk. Siapa tu? Dia suami orang, dia isteri orang, dia berzina dengan orang lain. Padahal dah ada yang halal, pergi duk cari haram juga. Tu bandingan dia. Jadi kita rasa takut. Dengar Isra' Mi'raj dulu-dulu takut. Jangan buat. Takut nak buat tu. Ustaz tu cerita. Sekarang dengar Isra' Mi'raj tak takut, dia jadi pening. Sebenarnya pendapat itu dibantah oleh At-Tabari dalam kitabnya. Tapi pendapat itu Ibnu mengatakan Ibnu Taimiyah berpendapat pula. Tetapi pendapat itu pula lalah keluar pening. Kenapa tuan? Aku pening. Sekejap dibantah, sekejap dibantah. Tapi pendapatnya dibantah. Mana satu yang betul aku pun tak tahu. Biar aku balik tengok Korea. Sarang aduh. Tujuan kita buat ceramah ni, buat kuliah ni supaya kita ambil iktibar. Setiap sesuatu yang berlaku tu mesti ada satu iktibar. Termasuklah Isra' dan Mi'raj. Linuriyahu min ayatina. Jadi apa iktibar dia? Banyak. Jangan buat dosa. Banyak. Pasal apa? Isra' dan Mi'raj. Pasal Nabi sedih. Siti Khadijah mati. Nabi sedih, bapa saudara dia mati. Dua orang ni yang paling banyak bantu baginda. Maka sedih ni tuan-tuan. Kita itu naluri manusia. Nabi pun bersedih. Biasa kalau kita bersedih. Anak kita meninggal, menangis. Kita ziarah dia, sabarlah aja. Allah sayang ke anak aja. Sabar. Nangis. Janganlah menangis, tak elok. Yang tak elok meraung. Itu yang tak elok. Abang Bidin. Yang tu tak elok. Suami dia Abang Bidin. Kerja askar. Nama dia Combi. Yang tu yang salah. Yang tak bolehnya meratap Abang Bidin. Kenapa Abang Bidin tinggalkan Combi? Yang tu yang salah. Nasib baik Abang Kasim tegur. Siapakah yang menangis itu? Mami. Itu Combi anak Mami. Kenapakah dia menangis?
Dia teringatkan suaminya yang meninggal. Boleh tak mami panggilkan dia? Combi pun datang, duduk tepi pintu. Combi, janganlah menangis. Dulu Abang Kasim boleh melihat dunia, tetapi Abang Kasim menangis sebab isteri Abang Kasim mati. Sekarang mata Abang Kasim buta. Ini cerita Kasim selamat ni. Tengah-tengah duduk menyimbang, Badin main saksofon. Siapakah yang bermain alat saksofon itu? Oh, itu Badin Abang Kasim. Boleh tak kau panggilkan dia? Bawakan alat seksnya sekali. Oh, subhanallah. Mana faham, tak faham sudah tuan. Bawakan sekali alat seks dia. Ni cerita dia. Yang tu yang salah tu. Yang tu meratap, meraung. Lagi mengadu nasib. Siapalah nak jaga saya? Siapalah nak jaga mak? Engkau lah yang bagi duit pada mak setiap bulan. Engkau pula mati. Kenapa engkau mati? Kenapa tak nak orang lain? Haram. Kadang-kadang dia berbisik. Duk tengok mayat suami dia. Waktu tu kena kapan. Abang janji nak sehidup semati dengan saya. Abang mati dulu. Siapa nak jaga saya, bang? Tu imam tengah kapan jawab, saya ada. Bukan imam sini okey imam. Ni dia Afrika. Tuan-tuan, menangis itu fitrah. Sebab Rasulullah bila anak baginda mati, Rasulullah pun menangis. Jadi jangan duk halang orang menangis, biar dia nangis. Dia nangis, tak apa. Itu fitrah. Bersedih, Nabi Muhammad pun bersedih. Tetapi bila bersedih, apa nak dibuat? Allah Ta'ala ajar, pergi kepada Allah. Bila bersedih, gundah gulana, hati tak tenang, cari Allah. Dekatkan diri dengan Allah. Itu yang Allah nak tunjuk dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ada orang yang bila bersedih, cari arak. Fras, cari arak. Ada jenis macam tu. Dia kata dia fras, dia cari dadah. Dia fras, dia sedih, cara dia apa? Gam download. Curi kereta Honda. Nak faham? Tak faham sudah. Sebab kereta Honda, mula-mula dia naik bas. Lah. Itu bukan. Ada orang yang bersedih, potong tangan dia, bunuh diri. Kenapa tak cari Tuhan? Di mana nak cari Tuhan? Tuhan tak bertempat. Belajar pada Isra' dan Mi'raj. Pergi masjid. Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram pergi ke Masjid Al-Aqsa. Dekati Allah di mana? Di rumahnya. Di mana? Masjid. Kita hari ini nak cari Tuhan di mana? Nak cari ketenangan di mana? Kita tak mendekatkan diri dengan masjid. Jauh kita pada masjid. Tak tahu pun dalam masjid kita ada berapa saf. Tak tahu pun dalam masjid kita siapa imam. Tak tahu pun dalam masjid kita siapa Bilal. Tak tahu. Cubalah kita rapatkan diri dengan masjid. Macam Nabi Muhammad tunjuk dalam Isra' dan Mi'raj. Kau cari masjid. Dalam dia ada ketenangan. Sebab tu kita kena usaha, tuan-tuan. Macam mana kita boleh ubah surau kita sekarang ni jadi masjid, jadi rumah Allah. Besar, luas, aktif, banyak program dalam dia, tenang, seronok. Ni kena buat. Saya pergi hari tu, dulu saya ceramah satu masjid, tiang dia banyak. Dalam masjid beratus tiang, berpuluh-puluh tiang. Saya tanya AJK, banyak benar tiang sini? Sebenarnya kami buat untuk senang ustaz, je datang semua orang tua-tua. So ada tiang tu senang seorang satu lah. Jauh betul pandangan awak ni. Orang dulu-dulu lah ustaz, kata dia senang orang tua-tua datang. Janda tiang itu tiang Haji Nordin, tiang Haji Ahmad, tiang Kak Leha, tiang Kak Tipah, tertipu semua tu. Ada orang buat macam tu.
Saya tengok masjid tuan-tuan pun tiang boleh tahan juga tuan-tuan. Agak-agak tiang ni siapa ni? Bekas nyanda pun ada lagi ni tuan. Jangan dicuri tiang ni, dia punya tuan-tuan. Subhanallah. Tak apa lama lepas tu saya pergi. Rupanya masjid dah baru. Tiang banyak-banyak dah tak ada. Cantik, besar, tinggi, aircon. Kapetnya elok. Jemaahnya meningkat 4-5 kali ganda. Pasal apa? Pasal dia menarik orang. Dulu dia kata, ustaz, bila sujud kapet tak ada bulu dah ustaz. Bila sujud-sujud betul-betul tak guni. Kena hak gaut. Sambil dia turun sujud sama banyak Allah dengan aduk. Allahu akbar. Aduh, nampak sama banyak tuan-tuan. Sekejap aduk, kejap Allah. Kawan terlupa kapet dia dah nipis. Tengok kapet kita ni, Masya Allah, tenggelam ni. Selesa kita. Dulu ada orang tak mau ke masjid sebab panas. Kipas tak cukup, tambah pula kipas nazak sakaratul maut. Ada tuan-tuan tambah kipas jenis macam kita ni. Ada kipas yang langsung tak terasa. Sebab apa? Habuk penuh. Tok Bilal tak buat kerja tu siap. Ada kipas sakaratul maut yang jenis siling. Buka off on je, dia bunyi lah. Makcik sembahyang tu mengucap la ilaha illallah. Allah, takut putih. Buatnya putih waya, timpa dia putih kepala dia. Bila masjid baru aircon. Sebab ada orang bagi alasan kenapa tak ke masjid, panas. Saya tak tahan, kalau tarawih sempit tak tahan, panas. Peluh sampai ke kaki. Itu yang saya sembahyang di rumah. Bila bubuh aircon, mak datang masjid, aircon dah sejuk. Dah pergi dah kemarin, tak tahan, sejuk. Tak tahan. Itu yang saya sembahyang di rumah. Puak-puak ni tuan-tuan buatlah masjid macam mana pun. Tak mau juga tuan-tuan ni. Lalah masjid tu pindah dalam rumah ni, baru boleh. Jadi tuan-tuan, peranan masjid ni kena buat. InsyaAllah surau kita ni bila siap nanti imarahkan. Macam masjid malam tadi Bandar Baru Senawang. Malam tadi saya pergi. Allah tuan-tuan, setiap malam kuliah maghrib, kuliah subuh. Subhanallah. Pengajian macam-macam buat. Untuk wanita, untuk kanak-kanak. Aktif. Dia letak pula orang-orang muda pula duk uruskan. Dah bahagian dakwah, bahagian semua ni. Tuan-tuan, ada ustaz muda ni. Muda pada saya ni. Ustaz umur berapa ustaz? Oh, sebaya lah kita. Astagfirullahalazim. Saya ingat saya tua pada dia. Jadi tuan-tuan, orang muda yang bila dia nampak benda ni, dia akan imarahkan. Sebab dia tahu di luar sana perlukan masjid. Berapa ramai ni yang masalah di luar ni, yang nak tempat mengadu di mana, yang nak mengadu pada Allah di mana ni, di luar ni ramai. Dia ada 700 rumah ni. Di sinilah masjid yang kita nak buat. Kita ambil pendekatan macam Nabi Muhammad, masjid ke masjid. Di sini peranan masjid yang diperkukuhkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kalau kita tengok kat Surau Jannah ni ustaz, kat luar tu ramai lagi dan ramai lagi sedang duduk kat luar, kat luar tu. Alhamdulillah, terima kasih lah. Jadi para penonton di live Facebook Ustaz Kazim Iyas, di Facebook page Koleksi Viral, di Kaya @ Kaya Viral, di Facebook page saya Haji Adam Richman, ya. Alhamdulillah, terima kasih kerana menonton. Ustaz, kita ada beberapa soalan dekat live Ustaz ni, dekat page Ustaz ni. Ada orang tengah tanya, basikal Ustaz tu beli kat mana tu Ustaz? Kuat pula saya gelak. Astagfirullahalazim. Di situ orang cerita Surah Mi'raj, dia cerita basikal pula tu. Basikal tu orang bagi pada saya. Bila saya operate kaki hari tu, saya tak boleh berjalan. Bila tak boleh berjalan, duduk bertongkat, naik tongkat, duduk menor je, ada orang main hantar. Saya dapat basikal elektrik 2. Saya dapat kursi roda 3, wheelchair. Wheelchair saya dapat 3, alhamdulillah lah. Jadi kalau akak-akak nak kursi tu, mintalah sakit, ya Allah. Nak sakit kaki, insya-Allah dapat. Saya dapat 5.
Wheelchair dapat 3, kursi tu dapat 3. Ada orang bagi pada saya. Jadi kursi tu basikal tu dia dibuat khusus untuk masuk hospital. Maknanya kalau pesakit boleh pakai dalam ward. Pihak hospital benarkan sebab dia kecil. Sebab tu nampak kecil, saya besar. Sebab dia dibuat untuk hospital dan dia dibuat untuk mall. Boleh masuk dalam mall. Dibenarkan saiz itu. Jadi cantiklah, dia boleh reverse, dia boleh ke depan, dia boleh horn. Saya kalau jumpa anak dara panjanglah sikit horn dia, pam pam horn. Kalau opa tu pam, itu gitu lah. Itu yang benar faham, tak faham sudah. Orang harap jawab ya. Tanya tu sebab suaminya pun kaki sakit. InsyaAllah sampai dah nanti. Macam Ustaz ya Ustaz Ya, Shopee je. Sekarang kat Shopee pun ada. Kat Shopee pun ada. Alhamdulillah. Jadi kita ada beberapa soalan-soalan lagi. Alhamdulillah. Ya, insyaAllah. Jadi terima kasih Cik Sarima, Cik Hanisha, terima kasih ya Cik Aisyah Zakaria. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, hadiran-hadirat yang ada sekalian ya, kalau boleh ya, insyaAllah kita semua nak sama-sama imarahkan surau ini menjadi satu masjid yang cantik. Ya, tak payah lagi bersempit-sempit sampai kat luar dengan kemah-kemah bagainya. InsyaAllah kita sarankan semua kalau boleh berinfaklah ke www.infaksuraualjannah.com insyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak tanya soalan terakhir Ustaz ya. Ustaz, apa pengajaran, sebenar-benar pengajaran Ustaz daripada Isra' Mi'raj, peristiwa Isra' Mi'raj ni Ustaz? Baik. Terima kasih Tuan Haji Adam Richman. Nama Richman tu memang nama betul ke? Nama gelaran bapa. Oh, memang kaya Doa. Alhamdulillah. Setiap hari orang panggil dia kaya. Macam orang nama Manikam. Nama apa? Manikam. Tiap-tiap hari datang duit tuan. Dia nama pun doa ya. Ada orang buat nama dia apa nama susah. Okey, ada orang yang nama cerita apa? Cerita Piramli tu. Cerita yang Semerah Padi tu. Nama dia Kecewa. Nama dia Kecewa. Bayangkan. Tak kecewa. Tengah-tengah ketua kampung duk mesyuarat, orang menjerit. Tok ketua. Dia usung kecewa. Luka terbelah muka. Kena petak. Kenapa dengan kau kecewa? Ketua kampung kata, isteri saya bermukah dengan orang lain. Mereka menetak saya. Nama dia Kecewa. Memang kecewa sungguh. Dah lah isteri dia orang lain pakai, dia pula kena tetak pula. Oh, sebab tu jangan buat nama Kecewa. Nah, akak buat nama elok-elok. Ni cerita Piramli, tak percaya kita tengok nama Kecewa. Isteri dia siapa? Nama dia. Yang jahat tu siapa? Ibrahim. Oh, berjahat sungguh. Laki orang dengan bini orang jahat. Yang kecewa matilah. Aduka, taruna, selesaikan masalah ni. Oh, tu dia aduka rambut panjang. Taruna begini je. Masa itulah suspender betul tuan. Waktu mereka nak masuk dalam rumah tu, teng. Gede. Oh, suspender tuan. Ini cerita Nur Mahdiah dengan Ibrahim, cerita Semerah Padi ni. Apa soalan tadi Ustaz? Ya, saya lupa. Saya dah sebut nama orang kaya ni. Allah. Soalan tadi kita nak fahamkan pengajaran tu Ustaz. Banyak pengajaran dia kita sentuh. Dah ada ustaz-ustaz lain pun sentuh. Pengajaran dia Ustaz, kuasai langit. Ulang balik. Pengajaran dia apa? Tolong kuasai langit. Tolong kuasai teknologi langit. Perjalanan Nabi Mekah ke Baitul Maqdis sebulan sepatutnya, tapi dengan teknologi langit tak sampai 10 minit sampai lah. Teknologi udara Nabi dah cerita lama dalam Isra' Mi'raj, tapi sayang teknologi ni siapa pegang? Kapal terbang siapa pegang? Jet pejuang siapa pegang? Kita nak bercakap tentang peperangan, betul kita boleh perang, tapi kalau kita tak ada kapal perang, Amerika ada 13,000 jet pejuang. 13,000 tuan-tuan. Malaysia ada apa? Belum apa sebab jet tayar. Malaysia ada berapa biji? MIG ada berapa? Hawk ada berapa? Nuri ada berapa? Tu pun duk batuk dah Nuri.
Pujuk dia, boleh terbang lagi Nuri? Boleh. Terbang lagi dia. Berapa banyak kapal terbang kita dibuat oleh orang Islam? Airbus siapa buat? Boeing siapa buat? Mirage siapa buat? Sky siapa buat? Siapa yang buat? Orang Islam tak buat. Tapi kita duk cakap Isra Mi'raj setiap tahun. Ilmu tentang kapal terbang dicipta oleh Ibnu Finnas. Ibnu Finnas ni orang yang pertama, orang Islam yang mengkaji tentang kapal terbang dan kebolehan manusia boleh terbang, dia. Tapi ilmunya, kitabnya dicuri, diciplak, orang putih buat, dan mereka mula mencipta kapal terbang dan segala jenis yang terbang. Dan orang Melayu, orang Islam pakai teknologi orang putih. Teknologi. Sekarang China pun dah buat kapal terbang tak? China dah buat kapal terbang. Jepun, Honda dah buat kapal terbang tak? Honda. Kita modify Honda ya, buat wheelie. Terbang juga. Motor di atas, dia terbang. Motor atas jalan. Yang ni saya jumpa kat Bota. Saya balik ceramah. Saya tengok polis peronda dengan ambulans ada. Duk tepi jalan, duk menyala lampu merah biru. Saya berhenti, saya turun. Kenapa tuan? Accident. Oh tu, mana orang dia? Itu kami tengah cari ni. Motor ada, orang tak ada kata dia. Jenuh nyuluh kat seluka. Mana pergi orang dia? Tak tahu lah. Motor situ orang berumur. Tu nama dia Superman. Tuan-tuan, orang Melayu kita macam tu. Orang putih, tuan-tuan, dia cipta benda yang menguasai langit. Daripada kapal terbangnya, daripada kereta terbangnya, daripada manusia terbang tadi. Sebab teknologi udara lebih cepat daripada teknologi darat, teknologi laut. Allah sebut dalam Quran, alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard, surah Luqman. Allah kata, lihatlah betapa mudahnya Allah memudahkan urusan kamu. Tidakkah kamu tengok Allah mudahkan urusan kamu di langit? Urusan di langit. Apa dia urusan di langit? Kenderaan langit. Kita tengok pesawat Airbus 380, subhanallah. Airbus 380 kita naik ekonomi kelas pun okey lah. Saya naik ekonomi kelas tu pun tak terasa dia ni dah terbang ke belum. Duduk tengah-tengah pula tak dapat tingkap. Terbang ke belum ke terbang ni? Rupa-rupa terbang dah. Lah, belum masuk first class. First class tu ada pintu khas untuk dia. Bukan macam bisnes masih lagi open lagi. First class tu tutup. Relax. Tu dia macam kat rumah. Buka. Boleh baca kopi sendiri. Manusia bila dia boleh terbang, lagi bagus daripada burung yang terbang. Tuan-tuan duk tengok burung terbang, seronoknya. Seronok apa letih? Gini yang terbang. Tapi kalau tuan-tuan terbang, relax. Yang letih pramugari. Teknologi tu kita kena kuasai. Apa teknologi langit? Ni maklumat ni. Maklumat. Kita buat di surau Al-Jannah, tapi satu dunia, tuan-tuan. Melalui apa? Langit. Share semua. Siapa yang buat menatang ni? Sayang, tuan-tuan. Teknologi tu patut kita yang buat. Sebab Isra Mi'raj turun pada Nabi kita. Surahnya kita baca sampai sekarang. Maklumat boleh disampaikan daripada langit dalam sekelip mata. Tuan-tuan, sekarang belum terlambat lagi untuk kita guna teknologi langit. Saya tengok, saya masuk tadi, Jawatankuasa letakkan tabung untuk sumbangan. Letak tabung. Alhamdulillah. Masalah dia, berapa ramai yang nampak? Yang nampak berbuat tak nampak. Lagi ramai. Yang nampak, kemudian saya fikir kalau dia adalah jemaah tetap, nak tabung apa lagi? Dialah tiap-tiap kali semayang muka yang sama. Tiba-tiba letak tabung tu. Adakah dia akan bubuh setiap kali? Tak. Dia guna
Kena guna teknologi langit. Walaupun orang tu tak duduk di surau, orang tu bukan jemaah surau kita, tapi dia boleh infak pada surau kita. Bagaimana? Online. Teknologi langit. Duduk di Singapura nama N Temasek. Dia tengok program pagi ni untuk mencari dana nak buat masjid. Subhanallah. Nak dia bagi $100. Transfer saya. Sab, hantar. Masuk dalam akaun masjid. Kamisah Kimi daripada Botol. Dia tengok, oi, nak buat masjid, pahala. Zap, dia bagi RM50. Bunyi pula tu, zap. Ni nama dia teknologi. Sebab tu tuan-tuan, ceramah kita ni, kalau dalam surau ni, kalau saya buat kuliah maghrib dalam surau ni, Tuan Haji Adam, agak-agak apa orang datang? Tak tahulah. Kalau kuliah maghrib kan, ramai tu macam mana? Ada 100 orang. Ada setengah masjid 50 orang. Ada setengah surau 5 orang. Kalau buat ceramah dalam surau 5 orang. 5 ni pula 2 kencing tak lawan. Kejap bangun kencing, duduk balik, masuk kencing balik. Jenis kencing tak lawan ni. 3 lagi pekak. Duk tekan, tak dengar, bateri habis. Tapi sekarang kita guna teknologi langit. Bercakap di sini 5 orang, tapi yang dengarnya 1000 orang live in concert. Itu namanya teknologi langit. Kena buat dah. Akak-akak ni nak meniaga kek lapis, tiap-tiap kali Ramadan semprit, tiap-tiap kali semprit Ramadan, bawalah ke surau, rasalah. Kalau nak order, ambil lah, rasalah. Siapa nak beli semprit kita tiap-tiap tahun? Aku tak nak makan kau punya semprit, tahun lepas aku sembelik tau, semprit kau je pasal. Tapi hari ni kalau kita jual melalui langit, nama dia online, sibuk akak. Sibuk. Sebab tu hari ni orang sibuk online, bisnes online, jual online. Bukankah itu teknologi langit? Nabi buka pada kita Isra' dan Mi'raj beribu tahun yang lepas. Jom tuan-tuan, terokai lagi. Banyak benda lagi langit yang belum kita terokai. Jangan kita hanya menerima pakai, rugi. Cuba tuan-tuan tengok dulu taksi. Tahan taksi, tahan. Taksi buat bodoh. Rupa dia balik rumah dia tak berhenti pun. Tu nama dia den taksi. Berpuluh tahun kita hidup dengan taksi. Warna putih, atas warna kuning. Taksi pula jenis Morris, besar gedabak banyak. Orang mula berfikir, payah taksi ni. Lagi tunggu lagi tak ada. Bila aku tak tunggu, banyak pula lalu dia. Orang mula berfikir, gunakan teknologi langit. Engkau kontrak, kau kontak saja, tet nombor sekian-sekian, tet bayar dah. Sekejap lagi sampai dah dia. Nama dia Grab, nama dia Uber. Nampak? Masalah dia siapa yang punya kepala otak yang nak buat Grab tu? Sayang tuan-tuan. Malahnya pergi beli lauk, beli nasi, belilah bawai. Kalau awak tak keluarkan, tak makan kita. 6 jam baru balik. Abang ke mana? Saya lapar. Abang ke mana? Jumpa kawan. Hei, sekarang tak payah. COD je. Tak lagi sampai. Teknologi langit. Gini buat. Kadang-kadang ditinggal di atas pagar. Kadang-kadang dilontar celah pagar. Hilang orang curi orang. Siapa kepala otak ni tuan-tuan yang buat COD cok ni, siapa buat? Kenapa kita ni anak-anak muda ni yang pakar-pakar IT ni buatlah cot? COD ni. Mereka buat untung bilion. Jadi belum tertutup lagi teknologi itu. Masih banyak lagi teknologi langit yang belum kita teroka. Jom kita cari jalan. Macam mana kita nak menguasai langit? Sebab bila kita menguasai langit, semuanya cepat. Sebab yang di bawah, duduk di atas kita, kita boleh kontrol daripada di bawah. Inilah tuan-tuan yang kita kena ambil zaman sekarang daripada kisah Isra' dan Mi'raj. Betapa mudahnya bila kita menguasai langit. InsyaAllah mudah-mudahan
yang menonton rancangan kita pada pagi ini dan seterusnya akan dapat sama-sama membantu untuk membangunkan surau Al-Jannah kita supaya lebih besar, lebih selesa, memberi khidmat kepada masyarakat dan pahala kepada kita yang berpanjangan. Wallahu a'lam.